Perdana Menteri arah tingkat pemantauan isu harga makanan naik. Datuk Seri Anwar nafi Putrajaya pinggir Terengganu. Sanusi bidas Saifuddin Nasution berhubung kenyataan sinis terhadapnya. Isham Jalil enggan mohon maaf kepada Farhaj Wafa Salvador. Akmal Saleh rela hilang jawatan dalam mempertahankan Islam. Sukan Commonwealth tidak akan dianjurkan jika terpaksa guna duit rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstat News edisi tengah hari 21 Mac 2024 bersamaan 10 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstat TV dan follow Facebook Netstat Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui harga makanan mengalami kenaikan sekaligus mengarahkan penguatkuasaan dan pemantauan dipertingkatkan. Berucap pada Perhimpunan Warga Kementerian Keuangan, beliau memaklumkan harga gula dan beras di Malaysia adalah paling murah di Asia Tenggara, namun itu juga menghadirkan masalah. Katanya ada masalah harga murah kerana penyeludupan bertambah di mana laporan dalam mesyuarat keselamatan di Pulau Sebatik 1/3 rakyat Malaysia dan 2/3 rakyat Indonesia. Malaysia turut menanggung subsidi untuk 2/3 lagi penduduk di Pulau Sebatik. Pulau Sebatik terletak di pantai timur Borneo, terbahagi kepada dua bahagian iaitu utara dalam wilayah Sabah, Malaysia, manakala selatan milik Kalimantan Utara Indonesia. Sebab itu, tegas Perdana Menteri, penyasaran subsidi penting dan beberapa program serta prakarsa baharu serta kaedah percukaian baharu itu perlu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bahawa Putrajaya meminggirkan Terengganu, mengatakan bahawa pentadbirannya memberikan peruntukan yang lebih besar kepada negeri itu berbanding kerajaan sebelumnya. Katanya, dana disalurkan terus kepada rakyat tanpa mengambil kira pakatan politik mereka, bukannya kepada ahli parlimen mana-mana kawasan. Semasa sidang Dewan Rakyat pada 6 Mac lalu, Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar meminta penjelasan daripada Datuk Seri Anwar mengenai tunggakan bayaran royalti minyak kepada negeri itu tahun lalu. Ahli Parlimen PAS itu mendakwa negeri itu masih belum menerima kira-kira 1 bilion ringgit daripada kerajaan pusat. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata beliau tidak menerima sebarang peruntukan semasa menjadi ahli Parlimen Port Dickson. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor membidas kenyataan pengerusi Mesyuarat Tindakan Pembangunan Negeri MPPN Kedah Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail yang membuat kenyataan sinis terhadapnya. Sanusi sebaliknya menegur Menteri Dalam Negeri itu supaya belajar menghormati bidang tugas orang lain selain dinasihatkan bekerja mengikut sistem sedia ada. Menurutnya, setiap kerja yang akan menjadi berselerak sekiranya ada pihak enggan mematuhi sistem kerja dengan mencampur tangan pada peringkat yang bukan bidang kuasanya. Sebaliknya, tugasan yang sepatutnya dilakukan pada peringkatnya pula diabaikan. Sanusi memaklumkan pelaksanaan 5 loji rawatan air LRA yang sedang berjalan pada ketika ini mempunyai pegawai penguasa projek PP yang dilantik selepas projek terbabit diluluskan iaitu Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah. Menurutnya, selaku badan sah mewakili pegawai penguasa projek dalam menangani isu berbangkit berhubung projek berkenaan, sebarang arahan atau pandangan sama ada daripada Menteri Penyelaras atau Timbalan Menteri termasuk Menteri Besar sekalipun wajib melalui struktur carta aliran dalam sistem kerja tanpa terkecuali. Pertikaman lidah antara Sanusi dan Saifuddin berlarutan apabila pada Selasa Saifuddin membuat kenyataan sinis terhadap Sanusi dengan mengatakan beliau tidak mahu mengganggu tumpuan Sanusi membangunkan The Greater Kedah. Meskipun
mesyuarat tindakan pembangunan negeri tidak diadakan. Bekas Ketua Penerangan UMNO Isham Jalil enggan memohon maaf kepada Farhaj Wafa Salvador Rizal Mubarak. Berhubung video mempersoalkan berita ahli perniagaan itu, muncul pemegang saham besar dalam penyedia perkhidmatan teknologi high-tech Padu Berhad. Isham berkata, beliau yakin dirinya berada di pihak yang benar selepas Farhaj menyampaikan surat tuntutan kepadanya semalam. Beliau mendakwa Farhaj mengelak menjawab soalannya. Farhaj memberi 7 hari untuk Isham memohon maaf, menarik balik kenyataan dikatakan bersifat fitnah, memadam serta menurunkan video itu di TikTok selain sedang menuntut ganti rugi yang tidak dinyatakan jumlahnya. Isham bagaimanapun mendakwa video itu sudah diturunkan oleh TikTok. Minggu lalu, Farhaj muncul pemegang saham utama high-tech Padu selepas memperoleh kepentingan tidak langsung sebanyak 15.9% dalam penyedia perkhidmatan teknologi itu. Rela kehilangan jawatan dalam mempertahankan Islam berhubung isu penjualan stokin tertera tulisan Allah di cawangan KK Mart. Itu yang diperkatakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan beliau juga tidak kisah dengan teguran rakan-rakan pemimpin daripada parti komponen dalam kerajaan kerana menurutnya tindakan itu selari dengan perjuangan UMNO untuk menegakkan hak Melayu dan agama Islam. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Komeng baru-baru ini menggesa Akmal berhenti menghasut sentimen perkauman dan agama dengan menggesa boikot rangkaian kedai serba-nikah KK Mart. Kata Ngah, reaksi Akmal hanya memudaratkan dan mungkin memberi padah kepada UMNO. Selain Ngah, Akmal juga telah ditegur oleh Setiausaha Agung DAP Anthony Loke dan Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Tiong King Sing berhubung gesaan boikotnya. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh memberitahu Malaysia tidak akan menganjurkan Sukan Commonwealth 2026 yang ditawarkan oleh Persekutuan Sukan Commonwealth CGF sekiranya duit rakyat terpaksa digunakan. Pihaknya berpandangan jika kerajaan ingin menganjurkan tamasya itu, perbelanjaannya tidak harus melebihi daripada jumlah geran 100 juta pound disediakan CGF. Sehubungan itu, kerajaan perlu teliti dalam memperincikan setiap aspek bagi mengelakkan keputusan sambil lewa diambil. Beliau berkata demikian menjawab pertanyaan Afnan Hamimi Taib Azamuddin meminta Hannah menyatakan apakah pendirian kerajaan terhadap tawaran Malaysia untuk menjadi tuan rumah Sukan Commonwealth 2026. Kabinet yang bermesyuarat esok dijangka membincangkan tawaran penganjuran Sukan Commonwealth pada 2026. Untuk rekod, CGF menawarkan Malaysia untuk menjadi tuan rumah tamasya itu bagi menggantikan Victoria Australia yang menarik diri tahun lalu di samping turut menawarkan suntikan dana RM602 juta kepada Malaysia yang pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1998. Berita duka yang baru saja kami terima. Adun Kuala Kubu Baharu Lee Ki Hiong meninggal dunia akibat kanser awal pagi ini. Bagaimanapun, sumber yang rapat dengan pemimpin DAP itu tidak mendedahkan maklumat lanjut. Mendiang berusia 58 tahun dan dikatakan telah bergelut melawan kanser sejak beberapa tahun lalu. Lee adalah wakil rakyat Dun Kuala Kubu Baharu bagi penggal ketiga selepas mengekalkan kerusi itu pada pilihan raya negeri Selangor 2023. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Natstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Natstab Malaysia dan subscribe YouTube Natstab TV. Natstab Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.